ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Tuhan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, alhamdulillah, namun kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena kita sudah selesai Syawal dan sudah masuk ke Zulqa'dah. Dan minggu ini adalah minggu yang paling sibuk bagi mereka yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menunaikan fardu haji, dan ramai yang tetap yang diberi yang dibagi oleh Allah Ta'ala. Jadi alhamdulillah dan tuan, mudah-mudahan Allah juga memberikan kita tujuan rezeki untuk menunaikan fardu haji insya-Allah. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, pada malam ini kita sambung kembali pada tajuk yang terakhir, iaitu pada tahun ke-9 Hijrah, iaitu di penghujung akan akhir hayat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas kita cuti lama, jadi kita sambung balik tuan akan sambungan dia, iaitu tuan pada bab tahun yang ke-9 Hijrah, iaitu tanda-tanda akan kewafatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, berkatalah kebenaran pada bab ini, iaitu bagaimanakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
menyediakan satu yang dipanggil tentera. Tentera ini dinamakan tuan sebelum Nabi nak wafat ni, Nabi sedia satu pasukan tentera yang nama dia Nabi sebut tentera Usama. Kenapa disebut tentera Usama? Kerana Usama, tuan Usama ibn Zaid ini, kalau tuan ingat balik, Usama ni anak kepada Zaid ibn Harithah. Saya dah cerita dahulu. Zaid ibn Harithah siapa? Zaid ibn Harithah adalah anak angkat baginda Nabi SAW. Sehingga digelarkan akan Zaid itu Zaid ibn Muhammad. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawasanya ia tidak boleh berbintkan kepada ayah angkatnya. Dan maksudnya tuan-tuan, kita contoh kita dah sebut dah dulu, ambil anak angkat boleh, tidak masalah. Tetapi nak mewarisi harta, nak mewarisi sekian-sekian nama ni, maka tidak boleh. Maka begitulah keadaan dia. Maka dinaqalkan balik, maksudnya dipanggil balik Zaid itu kepada ayah dia, iaitu Harithah. Zaid bin Harithah. Baik. Tuan yang dirahmati Allah. Maka Usama ini anak Zaid. Maka Nabi SAW tak lupa akan peristiwa yang manakah yang berlaku, iaitu peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah yang menyebabkan ramai sahabat yang Nabi sayang, yang Nabi kasih ini meninggal, iaitu wafat, gugur syahid. Terutamanya yang kita nak sebut ni Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, yang merupakan anak angkat hak Nabi paling sayang itu. Maka hubungan ini baginda sallallahu alaihi wasallam membentuk tentera yang berjumlah 3,000. Disebut oleh pengarang 3,000. Maka Usama ni Allah Rabbi tentera. Usama ni umur dia tak sampai 20 tahun lagi. Baru umur 17 tahun menjadi ketua angkatan tentera Islam. Kalau kita sebut umur 17, tuan-tuan, tingkatan 5 lah. Tingkatan 5 tuan-tuan, jadi panglima perang dah. Kita tingkatan 5 duk TikTok lagi kan, tak salah. Kan nak masuknya ialah level ni tuan-tuan, kadang-kadang kita sebut ni matang. Maksudnya kita lima ni bahasa mudah matang dah. Dia reti dah, terus dia faham dah agama dia dah menguasai dah tuan-tuan, walaupun tak sepenuhnya. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ujian anak-anak muda hari ini ialah ramai masih jahil. Sebab itulah peranan kita tuan-tuan, peranan kita nak membentuk anak ni di kat mana. Peranan kita masing-masing dengan cabaran ujian akhir zaman. Maka biarlah tuan-tuan, bila kita mati, anak itu, anak yang kata umur 17 kita ni, anak lelaki kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi dia tuan-tuan, walaupun bidang apa sekalipun, tapi dia boleh baca Quran dengan baik. Esok bila kita mati, dia boleh jadi imam pada kita. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila kita mengaji, kita akan faham imam di masjid ni tuan-tuan, dia tak akan kata dia yang ke Nabi. Dia akan bagi mana waris dia. Dia akan bagi anak dia, anak lelaki. Tak ada anak lelaki, tak kisahlah waris dia. Tapi kalau ada anak lelaki, lebih afdal. Kerana ia tuan-tuan, ia lebih menjiwai, merasainya, kasihnya akan ayah dia. Maka anak itulah lebih utama aula untuk menjadi imam kepada ayah dia bila ayah dia meninggal nanti. Imam akan mati. Ketika itu imam tidak lagi menjadi aulawiyat, keutamaan. Imam hanya di masjid, imam di masjid fardu sahaja. Tapi bila mati, meninggalnya seorang ayah, tuan-tuan, maka waris dialah, anak dialah yang akan jadi imam. Itu nampak menunjukkan apa dia? Islam tuan-tuan amat meletakkan anak ini sebagai aset yang paling tinggi. Sebab itu peganglah anak kita tuan-tuan dengan syariat, dengan Islam. Bidang apa tak apa, tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan, dia memahami asas agama yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW dan hari ini melalui para ulama.
yang menyampaikan risalah perjuangan Nabi. Yang kita sebut umur 17 menjadi ketua angkatan tentera. Maka Nabi melantik anak Zaid ini namanya Usama, maka supaya memerangi akan musuh, untuk membunuh musuh bapanya dalam peperangan Mu'tah. Maka Usama ini tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah Ta'ala jadi ketua tentera. Maka tuan-tuan, turut serta bersama Usama ialah orang-orang tua di kalangan Muhajirin dan Ansar. Allah, tuan-tuan tengok, jadi ketua ni muda. Kalau kita kata aku ni orang lama, baru muda, baru kira kata baru dulu ni tak ada apa lah. Dulu orang tengok tak ada apa, tiba-tiba nak jadi ketua. Maka orang ketua kita tuan-tuan, kalau kita kata bahasa mudahnya, tak boleh nak terima. Mana mungkin dia ni umur dia baru 17 tahun tiba-tiba jadi ketua tentera. Hak kami ni lama lah. Tapi tak tuan-tuan, orang ketua yang bersama dengan Usama di kalangan Muhajirin dan Ansar, mereka bersama dengan Nabi bersama dengan Usama tuan-tuan, untuk bersama-sama pergi ke tempat yang kata tempat dibunuhnya akan Zaid, iaitu ayah kepada Usama. Maka aku melantikmu menjadi ketua badan tentera ini. Serang mereka di waktu pagi, segerakan perjalanan, nescaya cepat mencapai kebaikan. Maka jika Allah memberikan kemenangan kepadamu, maka sedikit pun masa kamu berada di kalangan mereka. Baik. Apa tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi kata apa? Nabi kata suruh segerakan, cepatkan perjalanan. Jangan buang masa. Tetapi tiba-tiba tuan-tuan, ini ujian. Ada sebilangan di kalangan tentera tuan-tuan tak setuju. Ini besar. Tak setuju dilantik akan Usama sebagai ketua tentera kerana faktor umur Usama yang begitu muda. Tak layak lagi ni, tak layak, tak sesuai. Bagi kami lah, kami ni orang lama. Sebab tu kita sebut mana-mana masjid hari ini tuan-tuan, kita sebut mana-mana masjid ke surau ke, mesti dia akan sediakan satu dipanggil pelapis. Sebab apa disebut pelapis? Sebab kita tahu tuan-tuan, esok kita mati. Bila kita mati, kita ni tak lama dah. Macam tu imam dah. Imam ni tuan-tuan, dia ada hak dia. Ada satu masa tuan-tuan, imam ni dia tak boleh dah. Dia nak sebut makhraj pun dia tak apa nak ukir dah. Bagian pendek pun tak apa nak ukir dah. Maka dia dah uzur dah waktu itu tuan-tuan. Dia main sampai masa dia dah. Maka waktu itu dia kena uzur dia. Dia kena uzur. Ada masa hak dia. Macam kita bencin dah tuan-tuan. Kata umur 60 ni. Contoh. Habis tak ada dah. Cakap tu yang 60. Maka tak ada sambung-sambung dah. Tak ada dah. Cukup dah. Kita dah khidmat lama dah. Bagi orang lain pula nak isi. Macam tu. Betul lagi yang melibatkan Al-Quran. Melibatkan Al-Quran. Maka sebab tu tuan-tuan kena ada pelapis di rumah kita. Janganlah ada pelapis anak. Kita sebut tadi. Bila kita tinggal ada anak kita tuan-tuan boleh mengaji Quran, boleh baca Quran kepada kita dan sebagainya. Baik. Maka tak setuju. Maka Nabi SAW tuan-tuan, Nabi dengan dalam keadaan marah. Nabi sebut, jika kamu tak puas hati dia menjadi ketua, maka sesungguhnya Nabi kata, kamu tidak berpuas hati kepada ayahnya sama dia Zaid bin Harithah. Maka demi Allah, dia ni diciptakan untuk menjadi ketua. Dialah adalah orang yang paling aku kasih, dan sesungguhnya dialah yakni Usama yang paling aku kasih selepas Zaid. Maksudnya selepas anak angkat Nabi iaitu Zaid bin Harithah, maka Usama inilah Nabi paling kasih. Dia ada ciri kepimpinan. Sebab itu kita sebut tuan-tuan, tak semua orang boleh pegang. Tak semua orang boleh pegang kepimpinan ketua. Tak semua. Ada orang tuan-tuan, dia memang dia ada ciri. Sebab apa? Ciri itu boleh jadi ayah dia, tok wan dia. Dia ada ciri kepimpinan.
Kita ni tuan begitu juga. Ada orang dia, ciri dia berniaga. Pak dia, Tok Wan dia arwah dulu niaga, maka sampai pada dia pun ada ciri-ciri ahli perniagaan. Ada tuan pak mereka cikgu. Pada Tok Wan, Tok apa semua cikgu ni, mai sampai anak apa semua ramai yang ikut cikgu ni. Jadi cikgu mengajar cikgu dan sebagainya. Lebih kurang begitu lah. Walaupun tak semua, tapi ada. Kebanyakan yang macam tu. Silsilah macam tu. Begitu juga kepimpinan. Ada orang tuan tak semua dipilih menjadi pemimpin. Sebab itu tuan, bila dipilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang adil, pemimpin yang beramanah, bertanggungjawab, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sebab apa? Sebab amanah tanggungjawab ini, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin, maka setiap kepimpinan yang kamu pimpin akan ditanya oleh Allah. Yang ini berat betul. Bukan semua. Kalau semua nak pegang jadi pemimpin, maka ingat adakah sanggup untuk memikul tanggungjawab besar di akhirat. Itu kena fikir. Tuan ingat senang kan? Susah. Sebab apa? Orang kan bahasa apa dulu waktu anda jauh dah tak buat sekian-sekian waktu sikit, kurang pahala. Habis pahala. Sebab tu bila jadi pemimpin berat kalau tak ikut perintah Allah Ta'ala. Maka Nabi ni, Nabi tahu lah Usamah ni dia ada ciri kepimpinan. Maka Nabi serahkan kepada Usamah. Nabi bagi panji Islam kepada Usamah dengan tangan Nabi sendiri. Nabi kata tentera Usamah keluar daripada Madinah pada bulan Safar tahun ke-11 Hijrah. Mereka berkhemah di luar daripada Madinah. Maka perjalanan mereka ditangguh dan menunggu di situ apabila terdengar bahawa Nabi SAW tuan dalam keadaan muncul. Ini waktu ni kita dah keluar dah. Bila dah keluar tuan ada yang sebut sebelah hari itu disebutkan lama lah, subuh lama, sehingga mereka tangguh dulu bila dengar akan penguzuran Nabi, risau akan Nabi tuan, sehinggalah mereka tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Akhirnya Nabi wafat waktu daripada di luar waktu itu Usamah. Maka disambung oleh siapa? Disambung oleh tugas ini tuan, disambung oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maksudnya Usamah ni tuan, dia siapa pun yang tukar, maka dia tetap istiqamah. Ini kita nak sebut malam ni tuan, kita nak ambil sikit. Apa dia? Iaitulah Nabi SAW datangnya sakit akan Nabi SAW. Maka kata pengarang, setelah Nabi SAW menyempurnakan tanggungjawab dan amanah yang dipikulnya, Allah memberikan hidayahnya kepada umatnya melaluinya. Lalu dia menjemput akan baginda SAW berada di sisinya. Lalu pada satu hari Nabi duduk atas mimbar, dan di antara ucapan Nabi kata apa? Niatlah tuan. Nabi sebut mimbar yang terakhir sebelum Nabi wafat, sebelum Nabi sakit. Sesungguhnya Nabi kata, aku ni adalah seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah Ta'ala di antara mendapat kesenangan dunia dengan mendapat apa yang ada di sisi Allah. Maka aku memilih untuk mendapat apa yang di sisinya, yakni di sisi Allah Ta'ala. Maksudnya tuan, ada dua pilihan. Allah Ta'ala pilih tuan antara dua ni. Nak pilih senang ke, nak pilih susah bersama dengan Islam. Maka Nabi pilih bersama dengan Islam, bersama dengan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun susah, jerih, payah, semua ada tuan. Kita kalau pilih tuan, mesti kita nak senang. Kita nak senang. Tak ada siapa yang kata nak susah. Semua nak senang tuan. Ujian kesenangan, ujian yang cukup kita uji. Sebab itu kita sebut, mudah-mudahan Allah jagalah. Dia berakhirat tuan, kita sebut berakhirat.
Hayat kita ni dilihat pada perakhiran. Sebab tu saya cuba risau siapa-siapa pun. Ujian ni tuan-tuan bukan kena pada artis saja, bukan pada orang awam saja, bukan pada ustaz-ustaz saja. Semua akan kena ujian ni. Semua akan kena ujian. Sebab tu kita risau tuan-tuan. Kalau lah siapa-siapa macam tak kisahlah dia ada artis ke, dia ni siapa kata tuan dia sebut. Saya ni 3 kali dah di Allah Ta'ala di Mekah, Allah Ta'ala bagi contoh. Ataupun dia kata saya sekian-sekian, saya ni sedekah banyak dah. Saya ni walaupun sekian-sekian saya ni teruk, walaupun saya ni teruk, orang kata saya ni sekian-sekian, tapi saya ni baik-baiknya orang. Dia sebut lagu tu. Saya tak sembahyang, tapi saya meniaga. Saya tak tipu orang. Contoh. Saya tak tutup aurat, tapi saya sembahyang. Contoh. Maksudnya dia ambil tak mana, dia ambil hak mana dia suka, hak mana dia tak mau, dia tak ambil. Maka tuan-tuan yang ni benar sudah. Jadi kita minta Allah Ta'ala jaga semua. Sebab itu tuan-tuan, seeloknya tuan-tuan sebelum kita lepas kita sembahyang lazimkan doa. Ini doa Nabi. Lazimkan doa. Apa dia doa dia? Dia muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'at. Ataupun itu ramai. Dia muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'at. Ya Allah, yang membolak-balikkan hatiku, ya Allah, sabbit qalbi. Kalau kita seorang, ada ramai sabbit qulubana. Ya Allah, tetapkanlah ya Allah hati kami, ya Allah. Tetapkan hatiku, ya Allah, ala dinik, dalam aku nak ikut perintah agamamu, ya Allah, dan aku nak taat kepada perintahmu, ya Allah. Doa kita. Doa dah lepas sembahyang tu, lepas sembahyang sunat tu, doa dia muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'at. Doa amalkan lepas sembahyang. Sunat ke apa tuan-tuan, amalkan. Mudah-mudahan berakhiran kita tuan-tuan, berakhiran yang baik. Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Ya, itu yang kita minta tuan-tuan. Kita risau bila kita cakap bukan ni. Kita kata kita tak sembahyang tapi kita kaya, kita tak tutup aurat tapi kita kaya, kita sekian-sekian, kita sebut lagu tu. Allah Ta'ala biarkan kita tuan-tuan dalam keadaan kita ni riak, bongkok dengan segala harta yang kita miliki. Bila-bila masa je Allah boleh tarik kita tuan-tuan. Ini saya sebut untuk ingat diri saya yang betul-betul sekali. Sebab tu kita minta doa tuan-tuan, doa lah semua. Akhirat kita biarlah akhirat yang baik. Maka sebab itulah tuan-tuan, Allah Nabi ni di antara pilihan nak senang ke, nak dalam kesusahan bersama dengan Islam, Nabi pilih lagi susah payah dengan Islam. Boleh tak Nabi nak pilih senang, tak mau fikir apa nak jadi pada umat Islam? Boleh. Macam kita tuan-tuan, kita kata tak mau fikir apalah, nak pergi raja, balik raja, tengok keluarga apa semua, anak-anak apa semua, tak mau fikir masyarakat ke, apa jadi dalam negara ke, apa jadi dengan jiran ke, apa jadi. Kita tak mau fikir. Maka kita doa saja kita betul, sebenarnya kita tak betul. Salah betul. Ada setengah orang dia nak buat dia je, buat ibadah dia seorang je. Tapi dia tak mau fikir masyarakat dia, dalam kamar dia tak mau fikir luar pada kerja dia, ataupun di pejabat dia tak mau fikir. Dia nak kerja je. Dia nak fikir dia je, keluarga dia je. Tak ada dia tak mau. Maka tuan-tuan, boleh tak pilih cara tu? Boleh. Tapi Nabi tak pilih. Nabi pilih susah lagi dengan Islam. Susah. Nabi kena hina, Nabi kena cemuh, Nabi kena, semua Nabi dah kena. Kita cerita daripada awal. Nabi kena balik lagi. Semua kena. Apa yang tak kena kat Nabi, keluarga Nabi, semua kena. Tiba-tiba kita kata, aku tak mau. Aku tak mau jalan susah, aku nak pergi jalan senang. Lalu bagaimana sunnatullah, sunnah perjalanan Nabi lagu mana? Tiba-tiba kita pergi jalan senang. Besar. Susah ni maksudnya apa? Bukan tak boleh senang, boleh. Kita boleh senang. Kita senang ni untuk selesai tanggungjawab, sediakan rumah, ada kenderaan, ada sekian-sekian. Kita tanggungjawab.
Tapi takkanlah tuan nak fikir untuk apa dia, untuk ummah apa dia. Kalau ada orang memerlukan infak surau ke infak, ataupun sekolah memerlukan infak ke, ataupun jiran kita memerlukan pertolongan ke, ataupun apa saja, jadilah kena susah payah. Kena susah payah melihat kepayahan orang lain, turun untuk bagi bantuan ke, turun buatlah apa tuan kebaikan. Sebab kita tahu tuan, Long Ranger ni tak ke mana. Seorang-seorang ni tuan, okey, malah seorang pun satu pahala. Tapi kalau tuan buat jemaah 23 pahala. Tuan tolong orang pula, tuan peringat orang pula, tuan bagi orang pula mas sembahyang, tuan dapat pahala ni. Benar ni tuan, hanya duduk dari jemaah je, maksudnya kena duduk ramai baru dapat. Tapi kalau kita pilih jalan seorang, maka sikit pahala. Ni atas kita. Maka Nabi pilih susah dengan Islam. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis dan berkata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, kami ni kami jadikan bapa-bapa dan ibu-ibu kami sebagai tebusan untukmu. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya orang yang paling aku percayai dalam perkara yang berkaitan dengan persahabatan dan harta benda ialah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ada percaya. Nabi percaya sungguh dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tuan pasal tuan, sebab antara sahabat yang as-sabiqun al-awwalun, hak awal-awal, hak yang bersama dengan Nabi ajak orang Makkah duduk dengan Islam ialah Sayyidina Abu Bakar yang menerima ajaran Islam. As-sabiqun al-awwalun, awal-awal sekali, hak paling mudah Sayyidina Abu Bakar. Ialah orang yang paling bermurah, memilih lagi susah payah dengan aku berbanding kesenangan Sayyidina Abu Bakar. Waktu kita sebut tuan, kita tak boleh buat semua. Takkanlah tak ada sikit pun, tepiah sikit pun tak ada. Takkanlah tak ada kebaikan sikit pun sebelum kita mati. Takkanlah tak ada. Biar kita mati orang ingat kita, oh dia ni orang yang rajin sedekah. Biar orang ingat kita, walaupun orang tak ingat kita, biar Allah tak ada ingat dia ni dulu. Walaupun kita kata orang tak nampak dia sedekah, tapi dia adalah orang yang bila dia mati, dia banyak sedekah. Orang ingat kebaikan tuan, orang doa kita. Ramai sahabat-sahabat kita tuan, mungkin ada sahabat kita yang di dalam surau, saya ingat Mamu, contohnya Mamu lah kan. Oh, Mamu tuan, maksudnya buat ayam ni saya ingat mudah lah. Mau buat apa pun mudah. Allah mati. Maksudnya Allah jemput dia awal. Kita akan ingat kebaikan dia buat dulu ni. Dia jamu orang, dia bagi makan. Mudah-mudahan dengan pahala yang dia buat itu, Allah berikan ganjaran besar. Amin. Sebab itu saya sebut, dia ada orang kata sikit satu kebaikan yang orang akan ingat, dan orang mendoakan kebaikan itu mudah-mudahan sampai. Itu kita. Sebab itu saya kata untuk diri kita ni tuan-tuan, biarlah tinggallah satu kebaikan. Jangan orang kata tak ada apa langsung. Bukan kita nak kisah pasal orang tu, tapi biarlah Allah kisah tuan-tuan. Kita buat memang kerana Allah. Kita buat kerana Allah. Iaitu dalam bab tasawuf. Buat kerana Allah tu, insya-Allah Allah angkat darjat kita. Allah angkat darjat kita. Biar orang tak tengok sangat pun, orang tak sebut sangat pun apa kita buat, tapi Allah menjadi saksi. Orang beriman menjadi saksi akan segala mana kebaikan yang kita buat. Yakinlah tuan-tuan. Yakin. Kita yakin. Sini Abu Bakar ni nangis. Kenapa? Kerana tahu susah payahnya Nabi ni bersama dengan Islam. Maka Sayyidina Abu Bakar lah pilihanku, tetapi semuanya Nabi kata, walaupun Sayyidina Abu Bakar dia ada sahabatku yang paling utama, tapi semua ni, hak kamu ni, semua ni adalah saudara se-Islamku. Semua pintu masjid hendaklah ditutup kecuali pintu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Oh, tu. Oh, Nabi anjarah sungguh kepada Sayyidina Abu Bakar. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita sebut tadi, kerana kebaikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam membawa ajaran Islam bersama dengan Nabi. Susah payah Nabi tuan-tuan. Hijrah ke Makkah, waktu hijrah ke Madinah. Masa tuan-tuan ingat lagi hijrah ke Madinah, sahabat yang paling Nabi percaya waktu itu Sayyidina Abu Bakar.
Nabi pergi saja bakar dalam gua. Nabi pergi saja bakar gua. Oh, Nabi percaya saja bakar. Nabi tahu tuan, saja bakarlah orang yang paling senang untuk bersama dengan Nabi. Maka ketika itu tuan, maka Nabi SAW dia catat apa dia tuan? Nabi ini puas sakit pada akhir bulan Syawal. Ini Syawal. Maksudnya ditanda di akhir bulan Syawal tahun ke-11. Kita ingat tadi akhir bulan Syawal tahun yang ke-11 Hijrah di rumah Maimunah, dan sakitnya berterusan selama 13 hari. Dan pada masa tersebut Nabi pindah satu rumah ke satu rumah. Ada Ummahatul Mukminin. Maksudnya isteri-isteri Nabi ni Nabi pindah sat. Rumah ni last sekali tuan-tuan bila tenang. Maksudnya bila nak hujung-hujung, barulah tuan-tuan Nabi ni duduk di mana? Nabi tinggal di rumah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ada sekali, maksudnya dekat hujung bila dah sebab ketika mana Nabi sakit dalam keadaan sebagai tenang, maka Nabi minta izin. Nabi istiqamah, Nabi minta izin pada semua isteri Nabi. Nabi kata, aku nak duduk rumah Sayyidina Aisyah. Maka yang kata Ummahatul Mukminin, tuan isteri, para isteri Nabi ni terima. Tak ada nak pelai pun. Tak ada nak pelai pun. Baik, maka akhirnya tuan, ketika berlakunya waktu duduk di rumah Aisyah tuan, Nabi sakit semakin tenang. Nabi kata, Nabi kata, curahkan ke tubuhku 7 tiba air yang tidak diukaikan pengikat mulut. Semoga dengan itu aku dapat melihat orang ramai seperti biasa. Maka baginda SAW didudukkan di satu tempat, dan para isterinya mencurahkan air sehingga baginda mengisyaratkannya dengan tangannya supaya berhenti. Baik. Bila isteri Nabi ini bagi yang disebut tuan, curah minyak semua ni bagi Nabi. Ketika juga cukup, maka curahan air yang dilakukan adalah untuk menurunkan suhu kepanasan. Jadi dalam tuan, kita mandi macam kita mandi lah kan. Mandi ada dia basuh kaki dulu. Basuh kaki naik daripada bawah tu naik ke atas. Nak buang panas dan nak buang panas. Sebab Nabi demam tuan. Ada Nabi demam. Waktu itu Nabi sakit demam yang tersangat-sangat. Saya nak cerita tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sebelum kita nak masuk kepada di akhir tuan. Nak masuk ke di akhir tuan. Yang Nabi wafat. Maka satu hari tuan, Amirul Mukminin Sayyidina Umar ni Sayyidina Umar ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat, walaupun Sayyidina Umar ni dia cengeng, dia ni gamang, tapi tuan-tuan dia lah paling sedih. Dia tahu. Jadi Umar ni dia, kalau kita tengok tuan-tuan, kalau dia cerita, dia tak boleh, dia paling sahabat yang paling tak boleh terima. Dia kata kalau Nabi wafat dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima tuan-tuan. Dia menangis kerana dia faham tuan-tuan. Ada satu isyarat bahawasanya Nabi SAW sudah hampir akan ajalnya. Lepas mana tuan-tuan turunnya ayat ni. Kalau tuan-tuan ingat, ayat ni adalah waktu mana fathul Makkah, idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Surah An-Nas ayat 1-3. Turun ayat ni, Sayyidina Umar dia tahu dah, dia memahami dah akan isyarat. Lalu Sayyidina Umar ni tuan-tuan, Amirul Mukminin, dia tanya akan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu akan ayat ini. Lalu beliau menjawab, kata Al-Abbas, Abdullah bin Abbas, dia kata ajal Nabi SAW yang diberitahu kepadanya, adapun hari Nabi SAW budak menceritakan bahawasanya Ummul Mukminin Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan pada satu ketika semua tuan-tuan isteri ini
berhimpun. Nabi kan sakit tuan-tuan, semua isteri-isteri Nabi himpun duduk di sisi Nabi. Tiba-tiba mai Fatimah. Kalau kita ingat Fatimah ni siapa? Anak perempuan Nabi. Fatimah ni dia meninggal lepas Nabi. Satu-satunya anak yang meninggal lepas Nabi itu. Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, keadaan berjalan yang sama seperti ayahdanya, iaitu Nabi. Nabi kata, tuan-tuan, wahai puteri kesayanganku, mai di sini. Nabi bagi Fatimah mai di sini. Tiba-tiba Nabi sebut, orang ini tanya. Tidak didengari oleh orang lain dan Fatimah menangis, tuan-tuan. Maksudnya macam kita lah, kita bagi anak kita kan, dan sakit, contoh. Dan kita sakit, kita bagi anak sulung kan, contohnya anak sulung. Dia cakap, adik-adik dia tak tahu, abang hak sulung dia tahu. Kadang-kadang ada, bahawa dia akan bagi, sebab dia tahu hak yang sulung lah yang akan mewarisi. Anak sulung ni dia akan waris pada adik-adik dia akan jaga adik-adik dia. Kita contoh bagi simbang betul, simbang ayat Amsyad betul. Sekian. Tapi besar betul. Bagi Fatimah menangis tuan-tuan. Tidak, siapa menangis. Kemudian lalu Nabi sabdakan akan satu lagi. Tiba-tiba Fatimah ni ketawa pula. Maksudnya ada ketika menangis, ada ketika ketawa. Orang ni tinggal berjauh lah. Tinggal berjauh. Tak tahu apa yang dibisikkan oleh Nabi kepada anaknya Fatimah. Betul. Baik. Maka bila ni cerita ni tuan-tuan, bila Nabi wafat, habislah. Tak apalah, bila Nabi dah wafat, maka aku tanya akannya apa yang Nabi SAW sebut. Maka Fatimah radhiyallahu anha kata, tuan-tuan, itu tadi mak. Dan Fatimah kata, aku menangis kerana diberitahu Jibril. Jibril tuan-tuan, malaikat Khab, maksudnya Khab Luqman pada tahun ni, pada kali ini berbanding pada tahun-tahun sebelum ini. Kerana mengingatkan baginda akan Al-Quran, maka inilah tandanya hampirnya akan ajar Nabi. Maka waktu itu Fatimah kata, aku menangis kerana sedih. Maksudnya Nabi abang Jibril bermain Khab ni, nak abang kata tak lama betul. Kita pun macam tu lah tuan-tuan. Macam kita kata Allah untuk Tuhan kita kan, buat kita kan, tuan nak dah tenang lah, fahamlah, kita fahamlah tuan-tuan. Kita tak cakap banyak lah, tuan-tuan. Kalau dia nak bagi, dia nak sebut apa, kita ingat. Kemudian dah waktu ujung-ujung dah, dah sebut la ilaha illallah, sebut dah ya Allah, sebut tu je. Dia tak ada nak sembang bab punya. Tak ada dah. Masa tu tak ada siapa pun nak sembang apa lah waktu tu. Semua orang akan ingat Nabi. Betul. Ada pun aku ketawa. Macam mana pula aku ketawa kerana aku diberitahu, kata Fatimah, aku dilantik menjadi ketua perempuan ahli syurga. Itu Fatimah sebut. Dan keluarga yang pertama mati selepas dia. Maksudnya selepas Nabi, akulah yang akan mati. Maka aku esok akan jadi ketua perempuan ahli syurga. Maka dia pun ketawa, maksudnya seronok dipilih oleh Allah Ta'ala. Itu maksudnya tuan-tuan, sembang waktu itu hanya sembang apa? Ingat dekat Allah. Tak ada dah nak main-main itu. Cuba mungkin kita serta ni siapa pun dah betul. Tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita yang muslim Fatimah. Maka jaga tuan-tuan, jaga rahmat Allah Ta'ala. Nabi. Baik. Selesai. Okey. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, selesai lagi. Itu kita, saya buat dari kitab nanti. Dia habis selesai, tuan-tuan nak bagi Nabi ni hilang panas. Macam kita lah, kita panas kan. BK tu goyang apa, bola dah pada tuan-tuan tu, ya Allah semua berhilang kan. Begitulah Nabi.
Kepanasan yang tersebut sampai ke peringkat dapat dirasai oleh mereka yang meletakkan tangannya pada baju yang dipakai oleh Nabi. Nak abang kata pegang atas baju Nabi pun pasal panas. Maka ketika tuan Nabi dah selesai bab kepanasan Nabi tadi, apabila Nabi SAW tidak mampu keluar berjemaah, bila Nabi tak mampu, ialah sebab tuan setiap kali mayang semua akan jumpa Nabi untuk jadi imam. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam kata, Nabi kata, Nabi sabda, wahai Sayyidina Bakar, syukurlah Sayyidina Bakar menjadi imam. Karena itulah Nabi meredai akan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai penggantinya. Maksudnya tuan, bila Nabi sebut nama Sayyidina Bakar ni, waktu Nabi tak lama dah, menunjukkan apa? Nabi tahu lah, sahabat dia tahu lah bahawa Nabi nak supaya Sayyidina Bakar ni menjadi khalifah. Maksudnya selepas Nabi wafat, Sayyidina Bakar dia akan mewarisi dia, atau menjadi pewaris pada Nabi itu menyampaikan Islam. Itu isyarat dia, itu. Sahabat ni dia tengok Nabi, tak puas tu kan, tak ada masalah. Sayyidina Bakar pun tak kata dia ni dipilih, dia tak kata, dia terima. Maka apabila orang Ansar mendapati Nabi SAW dengan mereka mengerungi masjid, semua orang ni macam kita lah tuan. Kita meninggal baru ni ada di tempat saya tu tuan, masjid saya contoh dekat di sini, tak perlu lagi ada masa hari raya tu. Masa tu baru seminggu raya dalam 2-3 hari tu meninggal di tempat saya duduk di pokok senang. Pukul 1, pukul 2 pagi tuan, anak dia bawa ke hospital, tak ada meninggal jalan lupa. Ini jalan lupa tuan. Maksudnya apa tuan? Nampak kata bila mati ni tuan, dia tak kena waktu bila raya pun kena, waktu selepas raya pun kena, waktu bila pun kena. Waktu kita sebut biarlah mati husnul khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah di doa kita. Dan dia sebutkan, ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah, berakhiran yang baik. Mudah-mudahan dan juga jangan kau matikan kami ya Allah dalam su'ul khatimah, berakhiran yang buruk bagi kami. Jangan. Biarlah kita ingat Allah Ta'ala dalam keadaan last kali kita sembahyang jemaah ataupun ketika kita buat kebaikan kan, mudah-mudahan kita minta amin. Baik, tak apalah tuan-tuan. Bila katanya Al-Abbas tuan-tuan, Al-Abbas radhiyallahu anhu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas, maka dia menceritakan akan keresahan orang ramai. Dengan itu baginda sallallahu alaihi wasallam keluar sambil bersandar kepada Sayyidina Ali. Nabi Sayyidina Ali dan Al-Fadl dan Al-Abbas berada di hadapan mereka. Ketika itu kepala baginda berbalut, kakinya melangkah lemah. Maka Nabi berjalan sehingga duduk di atas anak tangga mimbar yang pertama. Orang pakat serbu ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sebut apa dia tu? Inilah dan pasal orang pakat rasa bahkan nak tanya apa jadi pada Nabi. Maka Nabi kata tuan, wah ya ayuhan nas, wahai manusia, aku mendapat tahu bahawa kamu gusar bimbang akan kewafatan Nabimu. Adakah terdapat Nabi sebelum aku yang diutuskan oleh Allah Ta'ala dapat hidup selama-lamanya dan sekarang hidup bersama-sama? Jangan, maksudnya adakah dulu ni Nabi-Nabi dulu mereka ni hidup selamanya, tak mati ya? Maka aku ni Nabi sebut sama macam kamu, orang biasa. Maka aku pun akan mati, bertemu dengan Allah. Begitu juga dengan kamu, kita semua. Nabi kata sama aja kita, semua akan mati. Ketahuilah, sesungguhnya aku akan bertemu dengan Tuhanku dan kamu semua akan menjejaki aku. Maka aku pesan kepada kamu, buatlah kebaikan kepada orang Muhajirin yang mula-mula memeluk Islam. Allah Rabbi, Nabi pesan kat siapa? Orang Ansar.
Kasi bawang tuan, ya, bawang orang Madinah yang sambut Nabi, yang betul memuliakan akan Nabi itu tuan. Dia punya sayang semua pada Nabi. Bukan lebih besar dari itu. Aku juga berpesan dengan perkara yang sama kepada semua muhajirin. Pun juga kamu buat baiklah pada orang muhajirin, buat baiklah pada orang Ansar. Maka tuan yang dirahmati Allah, turunnya ayat Quran wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu kita mati dalam ayat. Masih nak cerita dia ada. Cerita dia masih banyak. Iaitulah wal 'asr demi masa. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian siapa dia yang tahu adalah orang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang selalu besar tujuan dengan kebenaran besar dengan kesabaran. Itu dia kata biarlah kamu taudi pun, kamu taudi jadi orang yang beriman yang buat kebaikan, berbesar, bernasihat. Kalau kita tujuan nasihat isteri, anak-anak, tujuan. Kalau kita kawan-kawan, sahabat, besar semua sahabat kita, jiran kita, semua mudah-mudahan dalam kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah tuan, kita akan sambung sekali itu tuan, InsyaAllah kita diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk kita menyebutkan akan satu, kita kata yang terakhir, inilah detik keakhiran Nabi, iaitu kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlaku pada hari Isnin Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah. Waktu itu Nabi umurnya berapa? 63 tahun 3 hari. Ada setengah kata 61 tahun dalam musyarakah, yang berarti 60 lebih. 60 lebih Nabi wafat. Yang insya-Allah kita akan ceritakan lebih detailnya kepada yang tadi. Saya mohon maaf tuan, saya ada silap apa yang disampaikan. Mudah-mudahan mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita juga tuan Allah Ta'ala meningkatkan iman kita dan Allah Ta'ala memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semua, insya-Allah. Amin. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah daripada hadis sendiri. Aku berdoa wa astaghfirullah wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqina fi ma'adik al-tamin wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin asyhadu an la ilaha illallah Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.